tanya. Saya rasa yang tanya ni adalah Haki ni Ustaz. Kalau perempuan tak tanya soalan macam ni, apakah perancangan masa depan Tiana untuk diri dan juga rakan-rakan artis dan juga ummah? Itu soalan pada penonton sekalian. Silakan. Ya, auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kami punya selebriti punya idola ialah Ustaz. Betul. Kami kalau tak ada Ustaz, macam mana kami nak belajar, kan? Yang sebetul-betulnya ialah Ustaz ialah idola kami semua. Jadi ialah walaupun tak dikenal di dunia, tapi di akhirat itu lebih besar rahmatnya. Tak sabar ya Ustaz Fakhruddin. Okey, tentang soalan tadi, apa perancangan saya dan rakan-rakan artis yang sudah berhijrah untuk pembangunan ummah? Okey. Saya kira bersama-sama dengan kawan-kawan yang sudah berhijrah, kebanyakan kami ada terlibat dengan satu usrah yang memang dihaskan untuk selebriti ataupun yang terlibat dalam industri. Usrah tersebut, Usrah Fitrah, kenapa dihaskan untuk selebriti sahaja, bukan disebabkan oleh kami nak ada sifat sifat apa nak cakap, bukan nak tunjukkan kamu berbeza lah, tak. Tapi sebab kami pun malu sebenarnya, sebab kita orang punyalah ilmu tak sebanyak orang lain. Jadi bila dalam kelas tu, sebenarnya Ustaz Fakhruddin pun salah satu daripada ustaz kami. Bila kami bertanya, yelah kadang-kadang soalan bodoh sangat, orang kat luar dah lama dah tahu jawapan soalan tu, tapi kami baru nak tanya. Jadi malulah kalau kita nak bersama dengan orang awam, kan, untuk bertanya soalan-soalan macam tu. Nanti dia tanya, kita kata, ya Allah, dia nama itu pun tak tahu, macam tu kan. Tapi dalam kelas tu, alhamdulillah semuanya berada pada tahap yang sama. Semuanya baru ingin belajar, dan ustaz-ustaz pun ajar daripada bawah. Dan alhamdulillah sekarang ni sudah bertambah ilmu-ilmunya. Dan kami semua sebenarnya dalam perancangan untuk kalau nak dikatakan kebanyakannya sebab ada yang pelakon, ada yang penyanyi. Kan sekarang dah ada media internet, YouTube. Di situ kami ingin hasilkan video-video macam 2 minit punya video tentang perkara-perkara yang simple, tentang masalah-masalah masyarakat sekarang. Contohnya tentang solat berjemaah di RNR ke, kan. Kalau lelaki, saya selalu dengar Allahu Akbar kat sebelah kuat, lepas tu ada orang sambut. Tapi dekat perempuan susah sangat saya nak jumpa yang jemaah tu. Kadang-kadang saya ajak jemaah, pasal dia orang buat muka lah macam tu, kan. So perkara tersebut lah, yang benda yang simple-simple yang kita boleh beri kesedaran kepada masyarakat. Sebab kami pun bukannya pandai sangat, tapi insyaAllah dengan perkara simple-simple macam masuk ke dalam masjid nak kena niat itikaf dulu ke, ataupun senyum, ataupun memegang kepala budak-budak, ataupun benda-benda yang kita boleh lakukan yang sebenarnya mudah untuk kita lakukan, tapi belum diamalkan oleh masyarakat pada zaman kini. Itu salah satu daripada usahanya lah. Dan selain daripada itu, kami cuba untuk memperjuangkan nasib masyarakat, kira nasib umat Islam sedunia. Isu-isu yang alhamdulillah ustaz-ustaz kami kira memberi kesedaran kepada kami, ajar tentang sirah apa yang berlaku di Palestin sehingga menyebabkan apa yang berlaku sehingga pada hari ini. Dan pada semasa sebelum kejahatan senjata sehingga ke sekarang, kelas usrah itu kami melakukan on ground punya aktiviti. Contohnya macam pergi ke pavilion untuk kutip derma ke, ataupun pergi ke Masjid India untuk kutip derma. Sebab perkara begini, sebenarnya kami bukan nak cakap yang selebriti sahaja yang boleh turun padang untuk kutip derma. Dia punya di sebalik perbuatan ini ialah kalau kami boleh turun, kenapa anda tidak boleh, macam tu. Kalau bukan terletak di tangan selebriti sahaja untuk melawangkan bahawa bantulah Gaza, tapi sebenarnya ia terletak di tangan semua individu yang mengaku Muslim untuk membantu masyarakat sesama Islam. Tapi untungnya kami sebagai selebriti ialah apabila dia bertanya, dan kami boleh cuba untuk menyampaikan
kepada orang awam tentang apa yang berlaku kepada masyarakat Islam pada masa kini. Dan untungnya kami apabila ada ustaz yang membantu kami untuk memberi kami maklumat yang betul supaya kami boleh menyampaikan perkara yang betul kepada orang di luar sana. Dan alhamdulillah untungnya kami apabila kami boleh sentiasa berada di majlis ilmu. Sebab sekarang ni ustaz-ustaz selalu menjemput kami datang bersama dengan mereka, walaupun ilmu contohnya saya tak setinggi mana, tapi itu boleh menjadi penarik kepada budak-budak kat depan ikut. Kenapa esok tak sekolah Tak sekolah? Sekolah? Besok macam mana ni? Tak apa? Mak ayah tak marah Tak apa? Mak ayah ada? Okey, tak apa. Habislah korang. Contohnya menjadi penarik kepada remaja untuk hadir ke majlis ilmu, dan kemudian kalau nak tanya isi agama, tanyalah ustaz, macam tu. Tapi insyaAllah kita cuba untuk menarik golongan remaja khususnya untuk hadir ke majlis ilmu, supaya yelah kadang-kadang orang macam tak faham Kak Diana ni dulu macam ni, macam mana boleh jadi macam ni. Kerana nak jawapan yang ringkas itu mereka hadir, dan secara tak sengaja dapatlah ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat daripada ustaz. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada ustaz-ustaz yang sentiasa menjemput kami ramai sebenarnya ke, macam pada hari ini Maulid Rasul. Banyak kira majlis ilmu yang diadakan, dan ramai kira saya rasa semua kawan-kawan artis yang berhijrah dijemput untuk bersama dalam majlis ilmu menyambut Maulid Rasul. Dalam saya berada di sini, saya dapat ilmu baru, saya dapat berjumpa dengan orang-orang yang sayangkan Islam, saya dapat berada dalam majlis ilmu yang sebelum ni saya tak pernah terfikir pun untuk hadir, apatah lagi duduk di kursi hitam ini. Cantik kan, tak ada diamond lagi. Alhamdulillah, itu satu rahmat sebenarnya kepada saya. Dan saya tahu lagi-lagi tengah hujan-hujan ni pula doa kita kan, doa kita sangatlah termakbulnya. Jadi insyaAllah kita doakanlah supaya kami yang belum berhijrah ke, yang dah berhijrah ke, bukan selebriti sahaja tetapi masyarakat umumnya. Sebab saya rasa kami ni pun masyarakat rakyat Malaysia juga. Cuma bezanya kami ada wartawan yang ambil gambar, itu je. Tapi sebenarnya kami pun rakyat juga yang cuba ingin berhijrah. Jadi kita doakanlah supaya ramai lagi yang memahami matlamat hidup kat dunia ni, supaya ramai kira. Sebab kalau orang yang berhijrah, media suka cari kesalahan juga sebenarnya tau. Itu malangnya lah. Mereka suka cakap artis bertudung ini, tetapi dia melakukan perkara begini, macam tu. Dia akan sebut dulu artis bertudung, macam membawa tanggapan negatif kepada semua artis bertudung selepas itu. Sepatutnya perkara ini macam artis yang berhijrah itu perlu disokong. Sebab memang kami memang baru berhijrah daripada keadaan jahiliah, baru nak memakai tudung, baru nak mengenal Islam, baru nak tambah ilmu. Memanglah kami tak akan terus jadi malaikat, memanglah kami tidak akan terus menjadi seorang yang sempurna. Tak ada siapa yang sempurna. Tapi apa yang ingin saya sampaikan sini ialah cuba untuk melihat sisi positif lah di sebalik penghijrahan itu, dan cuba untuk mendoakan yang terbaik kepada rakan-rakan saya yang baru berhijrah ataupun kawan-kawan kita yang baru berhijrah. Sebab ramai sebenarnya orang yang bukan selebriti pun yang dah pakai tudung. Kita pandang mereka dari sudut positif. Kurang-kurangnya mereka dah pakai tudung, dan berikan mereka masa untuk istiqamah. Seperti saya juga berikan masa untuk saya berubah mengikut kemampuan, supaya saya tak takut dengan ajaran ke arah kebaikan ini. Sebab kadang-kadang ada pejuang agama yang terlampau drastik yang menyebabkan saya takut, yang menyebabkan saya rasa Islam itu ialah macam sesuatu yang paksaan, sedangkan tidak. Jadi kita ialah Rasulullah SAW sendiri berdakwah dengan cara berlembut. Jadi mungkin kita harus melihat dari sudut itulah untuk cari kita mengajak orang ke arah kebaikan. Sebab saya tahu semua orang ada niat yang baik untuk tengok kita, bukan kita seorang sahaja yang masuk ke dalam syurga, tapi kita nak ramai lagi kawan-kawan kita. Macam saya pun, kawan-kawan saya yang dulu, yang saya kawan daripada sekolah, daripada universiti, yang masih belum berhijrah, sudah semestinya saya pun nak mereka berhijrah juga. Saya pun nak mereka faham apakah yang kita harus capai di dunia ini. Jadi doakan yang terbaik, dan doakan kira macam percubaan kami untuk
untuk menarik lebih ramai lagi orang untuk terbuka hati untuk banyaknya perkataan untuk memahami Islam itu tercapai, insyaAllah. Apa lagi yang kamu buat? Ustaz salah seorang daripada Ustaz dalam Isra Fitrah tu. Ustaz buat apa lagi kita selain daripada tu macam ada juga mengadakan majlis agama, tahlil, contohnya ada yang nak pergi ke haji ke mengadakan majlis tahlil. Sebelum ni siapa yang tak tahu, yelah kami jahiliah, siapa yang tak tahu tahlil tu apa dah tahulah. Siapa yang tak pernah masuk masjid dah tahulah, bila kita ada satu grup, perkara yang kita tak nak buat pun kita kena buat, sebab mereka mengajak kita ke arah kebaikan. Jadi hati yang keras itu insya-Allah akan lembut apabila kita berkawan dalam satu kumpulan yang ingin tengok kita ke arah kebaikan, insya-Allah. Alhamdulillah saya berada dalam kumpulan mereka yang ingin memperbaiki diri, dan saya harap kita semua pun akan mengajak kawan-kawan di sekeliling kita yang ramai lagi yang belum hijrah di luar sana. Sebenarnya yang pakai tudung pun, saya cerita sedikit pengalaman lah ya. Ada orang yang pakai tudung yang singkat, ada yang pakai tudung yang labuh. Dan macam saya dalam industri ni ialah saya macam mengacara, kemudian adalah macam orang dalam produksi yang memakai tudung pendek, tapi mereka memandang rendah mereka yang memakai tudung labuh. Mereka cakap macam, mesti ke kena pakai tudung labuh? Rimas lah, panas lah, kena pakai sini je. Macam nanti nak ambil air semayang kan susah kalau pakai sini. Kan sini kan terus macam tu lah. Bila perkataan tu macam dia kaitkan dengan sembahyang, tapi dia kata kalau pakai macam ni lagi senang nak ambil air semayang daripada pakai macam ni. Jadi sebenarnya tak semestinya orang yang sudah memakai tudung itu tak perlu menambah ilmu lah. Sebab saya pun sebenarnya dalam golongan yang sedikit kalau nak dikatakan dalam industri. Sebab bila dalam keadaan itu, saya perhatikan dalam 5 orang, saya seorang terpaksa diam. Sebab bila dah ramai-ramai macam, lah hari tu bila I pakai tudung labuh sikit kan, lepas tu dia cakap, you dah pakai tudung labuh Alhamdulillah. Padahal sebenarnya I saja buat macam tu sebab I punya shawl panjang, lepas tu dia tarik dia tudung. Saya macam kenapa? Dia tengok saya pakai tudung labuh, lepas tu dia macam, Diana, awak mesti pakai tudung labuh lepas tu dia pandang je, tapi dia pakai tudung. Jadi kita harus kira macam mengajak mereka untuk lebih memahami lah sebenarnya kenapa kita pakai tudung ni dan apakah aurat yang sebenarnya, insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih kepada Cik Diana. Sesungguhnya kalau kita tengok kepada perubahan ataupun kalau kita melihat kepada terbaca buku Tarbiyatul Aulad dalam nak mendidik anak-anak ataupun dalam nak mengubah diri, mana di sini kita perlu mencari kumpulan. Maknanya kalau nak berubah kena baik, kena cari kumpulan yang baik. Kenapa? Sebab bila berjamaah maka momentum untuk berubah tu akan jadi baik. Namun muslimin dan muslimat, sebenarnya kalau kita melihat kepada artis yang berhijrah, mereka sebenarnya bukan berhijrah, tetapi mereka sebenarnya membawa agama dalam kehidupan mereka, menjadikan agama sebagai sepenuhnya pengamalan mereka dalam kehidupan seharian. Itu sebenarnya. Jadi Ustaz, sebab kita pun dah lewat, jadi sebagai penggolongan saya minta Ustaz tolong golongkan, tolong gulung, tolong simpulkan, tolong bagi apa-apa pandangan Ustaz. Moga-moga pada kita pada malam ni, kedatangan kita pada malam ada kesannya, ada momentumnya, ada satu bentuk rangsangan yang baik untuk kita nak berubah menjadi lebih baik, untuk kita nak mengubah keluarga kita, kehidupan kita menjadi kepada satu bentuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Fadhil Ustaz. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi yasir wa la tu'asir wa atmim bil khair. Ustaz Fakhruddin selaku moderator, Cik Diana, tuan-tuan puan-puan sekalian, beginilah, kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, betul? Kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim, betul? Bila ni? Masa solat, di luar solat, masa baca Fatihah. Kalau orang tanya sebab apa yang kita minta hidayah, ya Allah hidayah kami jalan yang lurus, bukankah kita sudah ada hidayah? Kenapa kita masih minta hidayah? Doa itu memang kita kena baca dengan penuh perasaan.
Kerana hidayah ini bukan milik kita. Hidayah ni milik siapa? Milik Allah. Jadi kalau Allah dah beri hidayah, kita buat tak peduli saja, tak mustahil Allah cabut hidayah balik semula. Kerana itulah kenapa disuruh kita baca setiap sembahyang ihdinas siratal mustaqim. Pagi-pagi bangkit awal pagi, subuh-subuh lagi di awal pagi, setelah dapat balik nyawa kita, kita bangkit, kita baca Allahumma hdina fi man hadait. Karena kita takut, benda paling takut ialah Allah ambil hidayah. Itu yang pertama. Maka itulah tuan-tuan puan-puan sekalian, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata para ulama, inilah hidayah Allah, petunjuk yang paling besar sekali pada kita semua. Waktu banyak-banyaklah kita selawat Nabi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang saya nak sebutkan hidayah yang pertama tadi, jagalah hidayah. Yang kedua, ilmu. Bangkali orang kata ini yang boring dengan forum. Forum ni dia biasa tak ada tips-tips nak bawa balik, jangan. Dia begini, untuk ilmu ni dia kena datang kuliah. Saya buat tak, sebenarnya ustaz-ustaz yang bagi kuliah itu dia banyak bagi tips-tips macam mana kita nak doakan. Memang kita nak ikut sunnah dah ni, saya tahu. Tapi macam mana kami nak ikut Quran, macam mana kami nak ikut hadis Nabi, yang itu dia kena datang dengan syarahan-syarahan berkitab. Kalau baca dalam kitab-kitab itu banyak yang Nabi titipkan pada kita, titipkan, bagi tips. Malam ni saya boleh bagi satulah, nak amal sunnah Nabi. Orang kata payah. Ni ada anak-anak ni ada anak-anak depan ni. Pagi-pagi antara yang kita sunat buat, bagaimana Nabi buat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia. Nabi buat begini. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi tapi dia budak kecil. Nabi bacakan pada Abdullah, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Nabi pun hembus ubun dia, tiup di kepala dia. Itu sunnah Nabi. Kalau rasa banyak sangat sunnah yang payah nak buat, yang ini pun patut buat juga. Ibu ayah, kata Abdullah bin Abbas, sejak Nabi tiup, ingatan dia bertambah kuat, ingatan dia bertambah. Kalau tak ingat doa tu, baca Allahumma barik lana pun tak. Pasal doa tu dia ingat selalu, Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi anak-anak ni dia kok komplain, mak tu doa makan. Allahumma barik lana ni bukan aja doa makan tau. Orang kahwin apa doa Nabi ajar? Barakallah, barakat Allahumma barik dah tu. Barakallahu lakum. Doa barakallah tu Nabi doakan kepada Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra kata. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa tu. Jadi sunnah Nabi ialah banyakkan doa tu, termasuk anak-anak ni. Allahumma apa tadi memberikan Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Tiupkan kepada ubun anak-anak tadi. Kata Allah bin Abbas, sejak hari itu ingatan dia bertambah-tambah. Batu kita nak doa tu sunnah Nabi, basuh mulut dulu supaya keluar daripada mulut kita. Batu sunnah Nabi tu. Ini kalau dalam kuliah banyak dah kita ajar, banyak kita maklum. Sebab apa? Nak berdoa ni biarlah keluar mulut kita tu bau yang baik. Sebab nanti kalau doa tiup kepada anak komplain, bah bau kok kretek bau kok kretek kata. Itu yang anak bila besar jadi peniaga kok kretek. Asal bekas asap tu. Baik. Okey. Banyak lagi nak kena diajar. Kata masuklah, saya katakan tadi, keluar rumah kaki kanan berdoa, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kalau kita cerita panjang lagi itu. Jadi kesimpulan dia yang kedua, ilmu itu dia tak boleh peroleh dalam forum-forum sebegini. Forum ini dipanggil hanya untuk rechargeable.
nak charge ada, nak recharge balik semangat kita. Jadi saya simpulkan yang kedua, antara yang Nabi sebut dalam Hajatul Wada' itu panjang, maklumat itu perlu dengan ilmu ini dia kena hadir kuliah. Kalau tak boleh hadir, tuan-tuan kita dulu tak ada duit, boleh beri alasan tak ada duit, nak belajar tak ada duit. Hari ni duit banyak, apa alasan kita tak boleh belajar lagi? Tak boleh pergi kuliah, sibuk panggil ustaz datang ke rumah, tak apa, Ustaz Fakhruddin bersedia. Boleh ustaz? Itulah tujuannya tak? Kerana Allah Ta'ala kata ustaz cari makan, bukan cari makan. Kerana Allah Ta'ala berfirman, tujuan kita belajar agama ni Allah sebut dalam Al-Quran. Walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyattafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Allah Ta'ala ajar kami semua pergi cari agama, balik kamu ajarkan ilmu itu pada kaum kamu itu. Itu tugas kita, belajar itu disuruh memang sebarkan. Jadi kita sebarkan. Ini orang kata ustaz ceramah suruh masjid, dah suruh masjid jemput, oleh tak jemput, nak macam mana? Itu yang kedua. Jadi ilmu akhir sekali. Akhir sekali, saya nak sebutkan akhir sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan ummati tadi. Jadi apa makna ummati? Maknanya umat. Orang kata, kalau kita hidup zaman Nabi beruntungnya kita kan. Jangan tuan-tuan, sebab zaman Nabi ada Abu Jahal tuan-tuan. Zaman Nabi pun ada Abdullah bin Ubay, kepala munafik. Sebenarnya Nabi dah sebut pada sahabat, beruntunglah beruntunglah saudara-saudara kita. Beruntunglah saudara-saudara kita. Sahabat tanya, bukankah kami saudara kamu ya Rasulullah? Nabi kata, kamu bukan saudaraku. Bukan saudara kamu. Nabi kata, kamu sahabat aku. Kalau begitu saudara kita siapa? Nabi kata, saudara kita orang yang datang lepas kamu. Mereka tak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Jadi kesimpulan dia yang ketiga, bukan kita nak menangisi lah, kenapa kita tak hidup zaman Nabi. Yang kita nak lihat ialah masa depan, bagaimana kita cinta Nabi itu. Jadi nak kesimpulannya, hadirin hadirat, letakkan Nabi di hati kita ini. Sebab itulah saya pesan di sini tuan-tuan, mulai hari ini hayatilah nama Rasulullah, kerana kaedah yang diberi tadi, man yuhibbu syai'an aktsara zikrih, siapa dia cintakan satu benda, dia akan selalu sebut nama orang itu. Tengok ada orang sembahyang, batu sembahyang jangan tinggal. Adik-adik sembahyang jangan. Sebab kita sebut nama Nabi ni masa bila paling banyak sekali? Saya tanya, masa bila paling banyak sebut nama Nabi dalam sembahyang? Cuba tengok dalam sembahyang berapa kali sebut nama Nabi. Tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali sebutkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rakaat tamu, tahiyat awal. Tahiyat akhir sebut lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nampak? Ya? Batu banyakkanlah solat. Cuma satu je masalah kita, sedar-sedar fil alamina inna, sedar-sedar majid dia dah habis apa? Dah habis majid dia. Itulah ruginya kita. Kerana macam saya kata tadi, kalau orang cinta ke awek dia akan selalu terlintas menyebut, dan dia sebut itu dengan penuh perasaan. Dengar saya nama Abang Mat, Abang Dolah, dia akan beri perhatian. Sebab tu kita kalau terlintas nama Nabi ni, kena ada perasaan. Allah ada, rupanya kita menyebut itu, tak sebut lagi, kita sebut ada apa dia dalam bab
dipanggil lepas sembahyang, dalam doa dan lain-lain. Jadi kesimpulan dia, kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, sebutlah nama Nabi kita sepenuh hati, terutamanya dalam solat kita itu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih berbagai Ustaz atas penggolongan tadi. Sebelum tu, muslimin dan muslimat, saya juga nak simpulkan daripada program kita pada malam ni. Dalam kita memahami sunnah, apa dikatakan oleh Syekh Atha'illah As-Sakandari di Kitab Hikam, beliau mengatakan bahawa untuk kita nak menjelmakan sunnah Nabi perlu ada 3, dan benda ni kita dihuraikan ataupun dibahaskan dalam forum kita pada malam ni oleh kedua-dua ahli panel. Satunya, kena belajar tentang apa itu sunnah, dan keduanya kena faham kenapa kita perlu memahami, kita perlu tahu tentang sunnah tadi. Dan nombor 3nya, yang terakhirnya adalah amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Muslimin dan muslimat mungkin suka dan mungkin susah. Saya ingat kata-kata Tok Guru saya, cuba tetapkan bahawa pada bulan ni aku nak amalkan 5 sunnah yang paling mudah. Cari 5 perkara yang paling mudah. Ataupun kalau tak boleh sebulan, 2 bulan, amalkan 5 perkara yang paling mudah. Apa dia? Masuk toilet ikut kaki kiri, paling mudah jumpa orang senyum, yang paling mudah bagi salam. Perkara yang paling simple, supaya kalau kita buat 5 kali dalam setahun, katakanlah kita mati umur 60 tahun, sudah banyak sunnah Nabi yang kita buat. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat, semoga mudah-mudahan program kita pada malam ni ada kesan capai objektif yang kita nakkan, untuk kita mengingati ataupun orang Kelantan kata perangat balik. Jadi insyaAllah Ustaz, sebagai satu tanda penghargaan kami, pihak majlis minta Ustaz tolong panjatkan doa kita pada malam ni di bawah hujan rahmat. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada usaha kita ni ada hasilnya nanti insyaAllah. Silakan Ustaz, doakan sikit. للنبي الكريم وعلى آله وأصحاب الكرام شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم ya Allah, berikanlah perhimpunan kami di malam ini perhimpunan yang Kau rahmati. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat dan dosa. Allahumma innaka ta'lam أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأعمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. فتقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi yang majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Rehan dan juga Cik Diana Amir kerana sudi datang bersama-sama kami, sudi datang untuk membincangkan ilmu, dan juga tidak terhingga ucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudi datang dan yang sudi kekal sampai penghujung program. Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada kemampuan kami. Saya pribadi mewakili pihak majlis, pihak surau minta ampun dan minta maaf. Dan sebagai penutupnya, kita tangguh program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah al-asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata, saudara kita orang yang datang lepas kamu,
mereka tak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Jadi kesimpulan dia yang ketiga, bukan kita nak menangisi lah, oh kenapa kita tak hidup zaman Nabi. Yang kita nak lihat ialah masa depan, bagaimana kita cinta Nabi itu. Jadi nak kesimpulannya, hadirin hadirat, letakkan Nabi di hati kita ini. Sebab itulah saya pesan di sini tuan-tuan, mulai hari ini hayatilah nama Rasulullah, kerana kaedah yang diberi tadi, man yuhibbu syai'an aktsara zikrih, siapa dia cintakan satu benda, dia akan selalu sebut nama orang itu. Tengok ada orang sembahyang, batu sembahyang jangan tinggal. Adik-adik sembahyang jangan. Sebab kita sebut nama Nabi ni masa bila paling banyak sekali? Saya tanya, masa bila paling banyak sebut nama Nabi dalam sembahyang? Cuba tengok dalam sembahyang berapa kali sebut nama Nabi. Tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali sebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rakaat tamu, tahiyat awal. Tahiyat akhir sebut lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nampak? Ya? Batu banyakkanlah solat. Cuma satu je masalah kita, sedar-sedar fil alamina innak, sedar-sedar majid je. Dah habis semua. Dah habis majid dia. Itulah ruginya kita. Kerana macam saya kata tadi, kalau orang cinta ke awek dia, dia akan selalu terlintas menyebut, dan dia sebut itu dengan penuh perasaan. Dengar saya nama Abang Mat, Abang Dolah. Dia akan beri perhatian. Sebab tu kita kalau terlintas nama Nabi ni, kena ada perasaan. Allah ada, rupanya kita menyebut itu, tak sebut lagi. Kita sebut ada apa dia dalam bab dipanggil lepas sembahyang, dalam doa dan lain-lain. Jadi kesimpulan dia, kalau kita betul-betul cinta ke Rasulullah, sebutlah nama Nabi kita sepenuh hati, terutamanya dalam solat kita itu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih berbagai Ustaz atas penggolongan tadi. Sebelum tu, muslimin dan muslimat, saya juga nak simpulkan kepada program kita pada malam ni. Dalam kita memahami sunnah, apa dikatakan oleh Syekh Atha'illah As-Sakandari dekat Hikam, beliau mengatakan bahawa untuk kita nak menjelmakan sunnah Nabi perlu ada 3, dan benda ni kita dihuraikan ataupun dibahaskan dalam forum kita pada malam ni oleh kedua-dua independen. Satunya, kena belajar tentang apa itu sunnah, dan keduanya kena faham kenapa kita perlu memahami, kita perlu tahu tentang sunnah tadi. Dan nombor 3nya, yang terakhirnya adalah amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Muslimin dan muslimat mungkin suka dan mungkin susah. Saya ingat kata-kata tok guru saya, cuba tetapkan bahawa pada bulan ni aku nak amalkan 5 sunnah yang paling mudah. Cari 5 perkara yang paling mudah. Ataupun kalau tak boleh sebulan, 2 bulan, amalkan 5 perkara yang paling mudah. Apa dia? Masuk toilet ikut kaki kiri, paling mudah jumpa orang senyum, yang paling mudah bagi salam. Perkara yang paling simple, supaya kalau kita buat 5 kali dalam setahun, katakanlah kita mati umur 60 tahun, sudah banyak sunnah Nabi yang kita buat. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat, semoga mudah-mudahan program kita pada malam ni ada kesan capai objektif yang kita nakkan, untuk kita mengingati ataupun orang Kelantan kata perangak balik. Jadi insyaAllah Ustaz, sebagai satu tanda penghargaan kami, pihak majlis minta Ustaz tolong panjatkan doa kita pada malam ni di bawah hujan rahmat. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada usaha kita ni ada hasilnya nanti insyaAllah. Silakan Ustaz, doakan sikit. للنبي الكريم وعلى آله وأصحاب الكرام شاء الله لهم فاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ya Allah, berikanlah perhimpunan kami di malam ini perhimpunan yang kau rahmati. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat dan dosa. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha wa adim buddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين فتقبل الله منك. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi yang mesti mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Rehan dan juga Cik Diana Amir kerana sudi datang bersama-sama kami, sudi datang untuk membincangkan ilmu, dan juga tidak terhingga ucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudi datang dan yang sudi kekal sampai penghujung program. Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kemampuan kami. Saya mewakili pihak majlis, pihak surau minta ampun dan minta maaf. Dan sebagai penutupnya, kita tangguh program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah al-asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.